Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jom kita baca doa dulu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya dengan sempurna, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan tanya boleh? Dah habis puasa 6. Kalau belum habiskan, kalau belum start, cepat-cepat start. Kita masih ada masa lagi, ada beberapa belas hari lagi. Jangan ditinggalkan, tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. Tuan-tuan puasa 6 hari, Allah bagi ganjaran macam setahun puasa. So tuan-tuan, hari ini soalan kita tak banyak dan insya-Allah hari ini kita akan masuk pengajian kita. Kita akan pergi kepada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita ambil dua ayat sebab ayat yang ke-12 tu pendek sangat. Au amara bit taqwa. Ayat dia ara'aita in kana 'alal huda, kemudian au amara bit taqwa. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tapi macam biasa sebelum tu kita tengok soalan apa hari ini kita ada. Kita try tengok soalan-soalan. Soalan pun tak banyak hari ni. Soalan pun tak banyak hari ni. Kita tengok apa soalan pertama kita. Alright, sebentar ya. Okey tuan-tuan. Soalan yang pertama ialah apa beza fi'il majhul dengan fi'il muta'addi? Contohnya yu'allimu dengan ya'lamu. Ni dua-dua ni tuan-tuan, dia berada di kategori yang berbeza. Dah ditanya soalan yang ini, jadi saya kena jawablah. Okey, apa dia majhul, apa dia muta'addi dulu. Majhul dulu tuan-tuan. So majhul ni pasangan dia ialah ma'ruf. Majhul pasangan dia muta'addi. Majhul pasangan dia ma'ruf. Kalau muta'addi ni pasangan dia lain pula. Muta'addi ni ialah pasangan dia fi'il maklum, fi'il biasa. Okey, kita tengok majhul dulu. Majhul ni maknanya ialah dalam kamus Al-Furqan tuan-tuan senang nak kenal fi'il majhul ni. Dia mesti kena ada di kat bawah di, kemudian bawah di tu biasanya saya akan gariskan. Contohlah kalau fi'il biasa dia memukul Ahmad, dia memukul tu fi'il biasa. Fi'il maklum. Tapi kalau fi'il majhul ni Ahmad dia dipukul, Jadi kalau di tu biasanya saya akan gariskan satu kalimat, satu terjemahan dia dipukul. Jadi kalau ada di maknanya itu fi'il majhul lah. Apa makna majhul? Majhul ni tidak disebut siapa yang pukul. Ahmad dia dipukul. Siapa yang melakukan perbuatan pukul tu kita tak sebut. Dia tak macam fi'il biasa. Kalau fi'il biasa Ahmad dia pukul ataupun dia memukul. Jadi Ahmad itulah yang buat kerja pukul. Jadi kita tahu siapa pelaku dia. Jadi sebab tu kalau fi'il majhul ni ganti nama diri yang ada dekat dalam tu, kita panggil dia pelaku juga tapi timbalan pelaku sebab baris dia sama. Si pelaku pun kena baris depan, kalau timbalan pelaku pun dia kena baris depan. Contoh dia apa? Contoh macam Ahmad dia memukul. Ahmad mesti kena Ahmadu. Sebab apa Ahmadu? Sebab Ahmad merupakan pelaku kepada perbuatan memukul itu. Tapi kalau Ahmad dia dipukul, contoh kedua ni si Ahmad tu bukan yang melakukan perbuatan pukul tau. Ahmad tu dia yang kena bedal kan. Jadi Ahmadu juga dia dipukul. Jadi yang kedua pun Ahmadu, yang pertama pun Ahmadu. Walaupun kedudukan si Ahmad tu berbeza untuk dua-dua ayat tu. Jadi yang pertama tu Ahmad tu pelaku, yang kedua tu ialah Ahmad tu timbalan pelaku. Kenapa ustaz kita panggil di timbalan ni? Sebab baris. Dua-dua tu sama baris, jadi masih panggil pelaku tapi timbalan sajalah. Kalau dalam istilah nama bahasa Arab dia panggil naib fa'il. Siapa-siapa yang pernah belajar bahasa Arab, benda tu dia memang biasa dengar. Okey, apa pula muta'addi? Apa pula fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi ni dia lawan dia ialah fi'il biasalah. Fi'il muta'addi ni biasanya tuan-tuan akan jumpa sabdu dekat situ. Yu'allimu, ni contoh dia bagi yu'allimu dengan ya'lamu. Kalau ya'lamu dia faham. Tapi kalau yu'allimu dia memberi faham. Maknanya dia mengajar tau. Kalau dalam bahasa Melayu kita tak panggil dia memberi faham, kita panggil dia mengajar kan. Tapi kalau ya'lamu dia tahu, dia faham. Dia alim. Tapi kalau yu'allimu dia memberi kealiman. Maknanya dia ajar orang lain sampai dia mengajar orang lain sesuatu lah, itu kita panggil yu'allimu. Tuan-tuan bagi contoh lain selain pada mengajar. Apa sajalah.
Kalau pukul tak sesuai, dia pukul, dia memukulkan, tak boleh. Bolehlah dia memukulkan, tapi kelakar sikit punya dia kan. Okey, yajlisu dengan yujallisu. Yajlisu dengan yujallisu. Yajlisu dia duduk, tapi kalau yujallisu dia mendudukkan orang lain. Dia ambil orang lain, dia dudukkan orang tu. Yujallisu dia mendudukkan. Itu beza antara fi'il biasa dengan fi'il mutaaddi. So, majhul, soalan dia tadi, apa beza fi'il majhul dengan fi'il mutaaddi? Saya kena masuk dua bab yang berbeza. So, fi'il majhul, bab pertama tadi saya dah jelaskan. Fi'il mutaaddi ni, yang saya jelaskan yang kedua ni lah. Yang mana fi'il mutaaddi ni, dia melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau tak silap saya, fi'il melampau ke apa? Fi'il melampau ke masa kita belajar kecil-kecil tu. Okeylah, mudah-mudahan tuan-tuan faham. Kata faham, rewind balik, dengar balik. Okey, soalan yang kedua tuan-tuan. Dalam kedua ayat di bawah, kenapa dibaca Allahu, Allaha dan Allahi? Ini memang selalu soalan ni timbul. Jadi hari ini ada contoh sekali. Mudah-mudahan Allah mudah faham, tuan-tuan mudah faham. Baik, ada 3 kalimah Allah dekat sini. Ni kalau tuan-tuan nak tengok surah Al-An'am ayat 107 dengan 108. Yang pertama dalam ayat 107 ni kita nampak Allahu. Kan 107. Kemudian dalam ayat 108 kita nampak Allahi dengan Allaha. Nampak? Jadi ada 3 contoh berdekatan dekat sini. Jadi kenapa itu terjadi? Adakah makna dia berubah? Okey, tuan-tuan dengar elok. Yang ni sebab ada contoh lebih mudah untuk saya jelaskan. Okey. Makna tidak akan berubah. Allah dia tetap makna dia Allah. Kalau ini pun terjemahannya Allah, kalau Allah pun Allah juga, kalau Allahi terjemahannya tetap Allah. Tapi kenapa dia berubah baris? Okey. Sekarang ni dia berubah baris kerana kedudukan dia dekat dalam ayat ni. Faham tak? Kedudukan dia dekat dalam rangkap tu menyebabkan dia punya baris dia berubah. Okey. Yang pertama kedudukannya apa Ustaz? Ustaz cakap kedudukan apa kedudukan ni? Kami tak faham lah Ustaz. So, ni kedudukan dia apa yang pertama ni? Yang kedua ni baris bawah ni apa kedudukannya pula? Yang ketiga apa kedudukannya? Okey, Ustaz nak jelaskan Okey. Kalau belajar dengan Al-Furqan, siapa yang belum belajar pergi register cepatlah, nanti saya akan jelaskan. Tapi yang ni saya jelaskan sebentar lalu, mudah-mudahan orang yang tak pernah belajar bahasa Arab pun mudah-mudahan boleh faham ya. Okey, tuan-tuan elok. Siapa yang belum belajar pergi register dekat 01951199000. 5119000 01951199000 tuan-tuan pergi catat kat itu saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan saya berminat je. Hantar dekat 01951199000. Baik. Yang pertama ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar dengan kami, nanti saya jelaskan daripada awal, ada 6 sebab kenapa kalimat isim, tak kira kalimat Allah ke, kalimat kitab, kalimat masjid ke, dia akan dapat baris depan. Allahu, kitabu, masjidu. Dia ada 6 penyebab kenapa isim akan dapat baris depan. Ini salah satu daripada sebab dia. Sebab apa? Nanti saya jelaskan kemudian. Kejap lagi. Okey, Allahi. Di baris bawah kan? Okey, ada 2 saja sebab kenapa kalimah isim itu dapat baris bawah ataupun dapat pangkat majrur, dapat baris bawah. Ada 2 saja sebab. Dan yang ketiga tuan-tuan, tengok kalimah Allah ni di baris atas kan. Ni ada berapa sebab pula Ustaz? Ada 11 penyebab kenapa kalimat isim itu dapat baris atas. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan jumpa al-kitaba, al-masjidah. Tapi tempat lain jumpa al-masjidi kan, tapi kat situ jumpa al-masjidah. Dia ada 11 penyebab kenapa kalimat isim itu dapat baris atas. Okey. Dalam sistem Al-Furqan tuan-tuan, okey, yang ini Ustaz kata penyebab isim dapat baris depan ada 6. Okey, ni apa sebab dia salah satu dari 6 tu? Okey. Ini kerana kalimat Allah ini dia menjadi pelaku kepada sesuatu perbuatan dalam rangkap ni. Tengok rangkap ni kan, daripada walau ni sampai asyraku ni kan. Kalimat Allah ni dia dapat pangkat baris depan kerana dia merupakan pelaku kepada sesuatu perbuatan dalam rangkap ni. Okey, apa perbuatan Allah dalam konteks ayat ni? Sya'alah. Allah dia telah kehendak, dia telah mahu, dia telah nak, dia telah mahu, itu semua sama Dia telah mahu. Dia ni rujuk pada siapa? Dia rujuk pada Allah. Jadi maknanya pelaku kepada perbuatan menghendaki itu ialah Allah. Tuan-tuan janganlah kata Ustaz, hendak tu bahasa Melayu bukan perbuatan. No, bahasa Arab dia perbuatan. Kalau bahasa Melayu bukan tu tak apalah. Ni kita belajar bahasa Arab kan. Okey. Tiap-tiap kalimat perbuatan wajib ada satu ganti nama diri. Sebab tu dalam syaar ni kalimat perbuatan ada ia kat sini. Dia ataupun ia. Boleh Jadi soalnya ia telah menghendaki. Ia ni siapa? Siapa yang melakukan perbuatan menghendaki ni? Allah. Jadi kalaulah sesiapa dia ni, orangnya ataupun individunya diletak dekat dalam rangkap tu, dalam konteks ni Allah lah. Jadi kalau pelaku atau dialah yang melakukan perbuatan berkehendak tu,
maka si pelaku ujung dia kena baris depan. Kalau dekat sini Ahmad mahu Ahmad telah berkendak si Ahmad, jadi Ahmad kena baca Ahmadu. Kalau sekiranya dekat sini ialah kalimat Muhammad, telah berkendak si Muhammadu, telah berkendak si Aisyatu, telah berkendak si siapalah nama saja saya tuan-tuan. Jadi kat sini yang telah berkendak dalam konteks ini ialah Allah Azza wa Jalla, Allah yang agung yang mulia. So sebab itulah Allah ini dia berpangkat kalimah, bukan Allah kalimah yang mulia ini dia berpangkat baris depan, ataupun kita sebut dia berpangkat marfu' di baris depan. Okey, yang ni kenapa pula Allah dapat kalimat yang mulia ni dapat baris bawah? Sebab dia merupakan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih apa? Dua isim berpasangan dunillah. So ni mudhaf, ni mudhafun ilaih. Dia ada dua sebab saja kenapa isim dapat pangkat baris bawah. Yang pertama kerana dia mudhafun ilaih, yang kedua kerana selepas haraf jar. So dia dapat pangkat baris bawah kat sini kerana dia mudhafun ilaih. Okey, kat sini kenapa pula dia pangkat baris atas? Dia dapat baris atas. Okey. Fayasubbullah. Dalam konteks ini Allah ini dia dapat pangkat mansub, dia dapat baris atas kerana dia merupakan mudhafun ilaih. Dia merupakan maf'ulun bih. Dia merupakan maf'ulun bih. Jadi ada 11 penyebab kenapa isim dapat baris atas. Salah satu daripadanya ialah kerana dia maf'ulun bih. So dalam konteks ini Allah ni jadi kalimah ni yang mulia ni dia jadi maf'ulun bih dalam ayat ni. Mereka mencerca Allah. Mereka mencerca Allah. Ni itulah orang kafir, orang jahat. Mereka mencerca Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah. Maksudnya ialah, dan janganlah kamu mencerca orang-orang yang mereka menyembah selain dari Allah. Fayasubbullah, nanti mereka akan cerca Allah. Ini perintah daripada Allah Taala, jangan kamu mencerca Tuhan, sesuatu yang disembah oleh orang tu. Kita kata Tuhan kau begitu, Tuhan kau begini. Jangan, Allah Taala tak bagi tuan-tuan. Walaupun kita rasa macam terror sangat, macam berani sangat, no, Allah tak bagi dalam konteks ayat ni. Sebab apa? Sebab kalau kau mencerca mereka, Tuhan mereka, nanti mereka akan mencerca Allah. Jadi fayasubbullah, mereka akan mencerca Allah, tu maksudnya. Jadi Allah dekat sini dia dia adalah maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Maf'ulun bih maknanya yang kena buat. Itu salah satu daripada penyebab kenapa isim dapat baris atas. So ini Allah kena buat. Okey, apa perbuatan dia? Mencerca, mereka mencerca. Okey, siapa yang kena cerca? Perbuatan yang mencerca, siapa yang kena buat? Siapa yang kena cerca tu? Dalam konteks ini Allah tulis kat sini Allah lah yang jadi maf'ulun bih dia. Itu dari segi teknikal ilmu nahwu. So itulah 3 sebab kenapa isim ini dia berubah baris hujung. Penyebab kalimat isim dapat baris depan ada 6, penyebab isim dapat baris bawah ada 2, penyebab isim dapat baris atas ada 11. Tu yang Ustaz dah jelaskan. Kalau tak ingat, rewind balik, dengar balik satu-satu. Alright, kita pergi kepada tu. Sebab tu saya seronok kita belajar, kita share skrin yang sama ni. Okey, ni soalan berikutnya tuan-tuan. Okey, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, kenapa as-solah itu tidak berpangkat mansub ataupun tidak berbaris atas? Bukankah dia maf'ulun bih? Bukankah dia maf'ulun bih? Okey, tuan-tuan dengar dulu. Ingat tak apa makna maf'ulun bih tuan? Dua benda ni kebetulan dah ada dekat dalam soalan yang sebelum ni kan. Okey, dengar tuan-tuan. Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Solat dia kata yang kena buat. Jadi mereka mendirikan solat. Jadi kalau solat tu yang didirikan, maka dia kena solatah lah. Tapi kat situ bukan solatah, dibaca solatu. Nanti kejap lagi saya share balik ayat tu. Kenapa kita baca dia baris bukan baris atas Ustaz? Soalannya sebab apa? Sebab kalau pada pendapat orang yang bertanya ni, dia ingat kalimat tu merupakan apa? Dia ingat kalimat tu merupakan maf'ulun bih. Jadi kalau maf'ulun bih kenalah baris atas. Jadi kat sini sebenarnya dia salah, dia silap. Dia bukan maf'ulun bih. Kat sini fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Maka apabila qudiya maknanya ia telah ditunaikan. Ia telah ditunaikan. Siapa yang kena tunai? Kena tunai itu solatlah. Apabila ia telah ditunaikan. Siapa yang menunaikan solat ni tidak ditulis. Tapi siapa yang kena tunai? Yang kena tunai ialah as-salatu. So ini ialah naib fa'il ataupun timbalan pelaku. Bila kita jumpa fa'il yang ada di apa ni? Ada di kat sini kan. Tadi ada soalan pertama tadi tak salah saya. Apabila ia telah ditunaikan. Siapa dia ni? Ini solat lah, solat yang telah ditunaikan. So ini ialah
timbalan pelaku. Ingat tak tadi? Kalau lupa rewind balik kita punya video ni. Dia ni ialah timbalan pelaku kepada perbuatan qudiyat ni. Dia sebenarnya qudiyat, bukan qudiyati. Letak baris bawah ni sebab Rasulullah ajar baca Quran, kau jangan baca qudiyat as-salah. Nanti bunyi tu jadi break. Macam break tu tak fasih bagi orang Arab. Jadi Rasulullah dengan cantik dan mulianya dia ajar kita fa idza qudiyatis salah, kan sedap bunyi dia, macam apa tu, dia fluent. Tapi kalau fa idza qudiyat as-salah, dia macam bunyi dia tak fluent. Qudiyat dia bagi orang Arab sebutan macam tu berat untuk dia sebut. Jadi Rasulullah bagi solution, baca fa idza qudiyatis salah. Tu yang diajar oleh malaikat Jibril lah, oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ajar kita baca macam mana nak sebut. Kalau sekiranya kalimat ni mati, bacalah baris bawah. Tu cerita lain, tuan-tuan pergi tanya ustaz sebelah, ustaz kelas sebelah, ustaz tajwid. Okey, faham tak? Ini bukan apa dipanggil maf'ulun bih. Ini bukan maf'ulun bih. Ini adalah naib fa'il. Jadi silap. Okey, ni nombor telefon tuan-tuan ni. Siapa yang nak okey. Ini bukan nombor telefon, maafkan saya. Ini adalah tuan-tuan kalau nak tolong kita orang tolong kita orang apa ni? Paling banyak sekali kita orang kena bayar iklan. So tolonglah kami untuk kembangkan sistem Al-Furqan ni supaya semua orang faham Al-Quran. Tuan-tuan, ni kita punya akaun pertubuhan bahasa Arab Al-Furqan. Fokus kita hanya bagi orang faham bahasa Arab Al-Quran. So kelas-kelas percuma sekarang ni dah tak boleh nak buka tuan-tuan tau. Tapi yang kita boleh buat ialah ajar di radio. Jadi bila ajar di radio tu lagi ramai orang dapat manfaat. Tapi masalahnya kami kenalah buat bayaran sikit. So tuan-tuan tolong kita sama-sama, mudah-mudahan tuan-tuan tak payah mengajar, biar saya yang mengajar, biar Al-Furqan yang uruskan. Tuan-tuan tolong kita bayar duit iklan tu saja, sama-sama share. Biasanya tak cukup pun dan kami akan top up lah. Tapi kalau tuan-tuan boleh tolong kita orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah balaslah kebaikan untuk tuan-tuan. Okey, sambung soalan berikutnya tuan-tuan. Ni merupakan soalan terakhir lah tuan-tuan. Macam mana nak bezakan fi yang bermaksud dalam? Fi ni haraf jar kan? Dan fi yang bermaksud mulut yang terdapat dalam jenis-jenis isim lima. Okey. Dengar tuan Ini soalan ni macam ni tau. Soalan dia ada satu kalimat yang termasuk dalam ni, tuan-tuan kalau belajar dengan Al-Furqan nanti kita jelaskanlah tapi saya cuba sebaik mungkin supaya tuan-tuan boleh faham. Ada satu pembelajaran kita nanti tuan-tuan akan belajar, diajar tentang ada 5 perkataan. 5 perkataan, semua perkataan ni adalah perkataan dari kalimat isim. Semua kalimat isim ada 5 perkataan yang kita masukkan dia sebagai isim 5. Kita kalau dalam pengajian nahwu bahasa Arab dipanggil isim 5 ataupun asmaul khamsah. Asmaul khamsah maknanya isim-isim yang 5. Apa dia isim-isim 5 tu? Isim-isim 5 ni yang pertama sekali ialah abu. Yang kedua akhu, yang ketiga hamu, yang keempat fu, yang kelima zu. Okey, apa dia? Abu tu maknanya bapa. Jadi isim-isim yang 5 ni tuan-tuan, kalau dia baris depan, baris atas dan baris bawah, Allah tak pakai baris dalam Quran. Allah pakai huruf. Nak tunjukkan dia baris depan, Allah letak ujung dia waw. Nak tunjuk dia sedang baris atas, Allah letak ujung dia alif. Kalau nak tunjukkan dia sedang berbaris bawah, Allah akan letak ujung dia huruf ya. Contoh dia abu. Kalau dia tengah baris depan, Allah sebut abu. Kalau dia baris atas, abba. Kalau dia baris bawah, abi. Semua pakai huruf. Waw, alif dan ya. Akhu pun sama. Akhu, akha, akhi. Hamu, hama, hami. Akhu tu saudara lelaki kan. Hamu, hama, hami ni ipar atau ipar. Adik ipar, kakak ipar, abang ipar tu. Hamu, hama, hami. Yang keempat ni, fu, fa, fi. Fu ni maknanya mulut. Itu kalau dia sedang baris depan, fu baris, letak waw kat ujung dia. Kalau kalimat mulut tengah baris atas, fa. Kalau kalimat mulut sedang berbaris bawah, fi. Faham tak? Nanti kejap lagi saya balik pada fi ni. Tapi yang kelima tadi ialah zu, za, zi. Zu ni maknanya pemilik. Pemilik. Zu, za dan zi. Okey, fu. Kita balik pada fu. Jadi soalan dia, Ustaz macam ni kita nak bezakan. Kalau fu ni, dia kalau tengah baris depan, kalau dia baris bawah, fi kan. Fu, fa, fi. Dia baris depan, fi. Kebetulan ejaan dia sama pula dengan satu kalimat lain, fi, yang maknanya dalam. Ini paling banyak tuan-tuan jumpa dalam Quran. Fi kan, fi. Jadi macam mana nak bezakan antara fi yang bermakna mulut dan fi yang bermakna dalam, yang dalam Quran yang selalu kita jumpa haraf jar. Okey, soalan dia macam ni kita nak bezakan.
Tuan-tuan, kalau kamus Al-Furqan, apalah susahnya? Bacalah terjemahan kat bawah dia. Baca terjemahan kat bawah. Kalau terjemahannya mulut, maknanya fi mulut lah. Kalau terjemahan dia fi dalam, maknanya itu fi harajat dalam tu lah. Apa yang susahnya kalau belajar, kalau baca apa tu kamus Al-Furqan Quran dalam format kamus apa tu kamus dalam format Al-Quran yang kita bekalkan pada tuan-tuan tu, pergi dekat www.ustaznasar.com, download dalam Quran tuan-tuan, dalam telefon tuan-tuan percuma je, kita tak minta bayaran pun, jangan risau. So kat situ terjemahan kan ada kat bawah tu, apa susahnya? Okey, tapi kalau dia tanya, Ustaz, kalau Quran biasa yang tak ada terjemahan macam mana? Tengok ayat lah. Habis kau tak faham, belajar lah. Apa yang saya nak kata? Dari sudut perkataan, sebutan, baris, tulisan sama tuan-tuan, tak ada beza. Habis macam mana nak bezakan? Kena faham. Kena faham. Jadi kan tengah belajar ni, mudah-mudahan tuan-tuan faham. Yang belum belajar, pergi tulis saya berminat, hantar ke 019-511-9000. Nanti saya akan jelaskan dari awal sampai habis. Mudah-mudahan tuan-tuan faham apa tuan-tuan baca daripada Al-Quran tersebut. Tuan-tuan ya. Okey, tuan-tuan, kita balik dekat skrin yang mula-mula tadi. Okey, tuan-tuan tengok dulu. Macam mana nak bezakan fi yang bermaksud mulut. Okey, boleh? Okey, habis dah kita pergi pada ayat Quran yang kita bahaskan hari ni. Hari ni insya-Allah kita punya pengajian cepat habis sebab soalan tak banyak. Okey, ayat yang akan kita bacakan hari ni tuan-tuan ialah ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat ke-12 ni pendek Ara'aita in kana 'alal huda, tu ayat 11, ayat 12 au amara bit taqwa, au amara bit taqwa. Okey, kita tengok makna ayat ni dulu baru kita pergi teknikal. Ara'aita in kana 'alal huda. Ni ayat ni sambungan daripada ayat yang sebelum lah. Ara'aita allazi yanha, ara'aita tu kat atas ni ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Okey. Ini menceritakan kepada kita, Allah ceritakan pada kita balik berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihalang dari melaksanakan solat di hadapan Kaabah tuan-tuan. Jadi orang kafir antaranya Abu Sufyan yang pernah buat nyanyi kat Rasulullah. Dia ambilnya perut unta kalau tak silap saya, pergi letak dekat belakang Rasulullah. Kemudian anak Rasulullah Fatimah Az-Zahra kalau tak silap saya datang pergi keluarkan turunkan perut. Kalau tak silap saya Fatimah Az-Zahra, kalau saya silap maafkan saya, tapi salah seorang daripada anak Rasulullah kat situ pergi tolong ayah dia turunkan balik perut unta yang diletak di belakang Rasulullah semasa Rasulullah sedang bersujud. Jadi Allah Ta'ala menceritakan balik kisah itu dekat dalam ayat ni. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, tidakkah engkau melihat seseorang yang dia melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika sedang melaksanakan solat? Maknanya tidakkah engkau melihat seseorang, orang yang jahat tadi tu, dia menghalang daripada seorang hamba iaitu Rasulullah SAW sedang melaksanakan solat. Ara'aita in kana 'alal huda, kata Allah Ta'ala. Adakah engkau nampak jika dia berada di atas petunjuk yang benar? Au amara bit taqwa, ataupun dia menyuruh kepada ketakwaan. Okey, maksudnya gini dia menghalang seseorang daripada beribadat di hadapan Baitullah, di hadapan Baitullah. Okey tuan-tuan masa zaman sebelum hijrah tuan-tuan jadi orang-orang kafir Quraisy ni yang belum masuk Islam, dia pun memang tahu Kaabah itu ialah Baitullah, rumah Allah. Tapi cara dia melaksanakan ibadat, cara dia memahami konsep agama itu salah. Tuan-tuan dia tahu Baitullah itu ialah rumah Allah. Jadi apabila ada seorang nabi yang bersujud kepada Allah di hadapan Kaabah, orang tu dia musuhi. Mereka musuhi orang ni. Orang ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Sebab bagi dia Rasulullah ini menjalankan sesuatu yang bukan seperti mana yang mereka amalkan. Itu yang pertama. Dan fikrah baru yang dibawa oleh Rasulullah, fikrah tu fikrah lama tapi mereka rasakan itu merupakan fikrah yang baru, yang mana Rasulullah membawakan satu fikrah yang diajar oleh Allah supaya kamu jangan begini, kamu jangan begitu, tapi kamu buat ini dan kamu buat begitu. Jadi itu sebenarnya yang tidak disukai oleh orang Mekah. Sebab apa tahu? Sebab mereka menghalang, Rasulullah ini seolah-olah dikata menghalang daripada mereka melakukan sesuka hati mereka seperti mana yang biasa mereka buat sebelum tu. Itu antara sebab dia lah. Sebab dengki kepada keturunan Rasulullah seperti mana Abu Sufyan lakukan. Itu banyaklah cerita dia tuan-tuan. Tapi antara sebabnya ialah apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini telah mengekang mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang sebelum tu mereka selalu lakukan. Ambil harta orang lain dengan cara yang batil, itu semua kan dilarang oleh Allah. Kemudian ataupun
Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW mengajar perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Kebanyakan benda-benda yang diajar semasa zaman Mekah ialah benda-benda yang berkaitan dengan tauhid. Jadi apabila kita beriman dengan Allah, percaya dengan syurga dan neraka, jadi waktu tu kita kena yakin kalau Allah tak bagi buat, jangan buat, nanti masuk neraka. Kalau Allah suruh, kita buat. Sebab nanti insya-Allah masuk syurga. Itu maksud dia. Jadi itu yang tidak disukai. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini, tak tengok ke ada seseorang yang telah menghalang seorang hamba daripada melakukan solat, abdan idza solat, kemudian ayat dari ini, tak tengok ke? Entah dia ni berada di atas petunjuk yang benar kot. Tengok elok, adakah dia ni berada di atas petunjuk yang benar ataupun sama macam korang yang sesat barat tu. Maksudnya gitu. Au amar bit taqwa, ataupun dia ni bukan sekadar dia berada di petunjuk yang benar, ataupun dia ni sebenarnya adalah orang yang menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah. Kau beria sangat kan, Baitullah percaya sangat dengan rumah tu ialah rumah Allah, tapi ni orang yang datang ni kan nak suruh kau jadi orang yang bertakwa dengan Allah, yang kau halang dia nak solat dekat depan masjid tu. Tu maksud dia. Adakah kau nampak ataupun tantah dia ni ialah orang yang membawa petunjuk yang benar ataupun dia menyuruh kepada ketakwaan. Kau berani-berani suruh dia, halang dia daripada nak solat dekat depan Kaabah. Maksudnya macam itulah tuan-tuan, kalau bahasa kampung saya lah, yang bagi mudah tuan-tuan untuk faham. Boleh faham tuan? Okey, kita masuk teknikal boleh? Ya, boleh. Okey, ra'aita, dia ada dua kalimat, dengan ra'aita. Adakah? Ini ialah kalimat haraf, kita panggil dia haraf tanya ataupun haraf istifham ataupun haraf tanya. Semua kalimat pertanyaan adalah isim tanya, tapi ada dua saja yang merupakan haraf tanya, iaitu dengan hal. Okey, ra'aita maknanya engkau telah nampak ataupun engkau telah melihat. Inilah kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi. So kalau fi'il madhi kan ada telah ni, madhi lah, past tense lah. Kalau tuan-tuan jumpa fi'il, yang pertama kena tahu apa ganti nama diri dalam fi'il ni. So fi'ilnya fi'il madhi, ganti nama diri dekat dalam ni ialah engkau. Okey, dalam konteks saya ni, engkau ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Engkau ni rujuk pada siapa? Saya nak tanya tuan-tuan, cuba tuan-tuan jawab. Tidakkah engkau melihat kalau dia ni rupa-rupanya berada di atas petunjuk atau dia ni menyuruh kepada ketakwaan? Siapa ni tuan-tuan? Engkau lihat ni. Dalam konteks ini tuan-tuan, wallahu alam, kalau tuan-tuan nak setuju tak apa, pada saya ini ialah orang kafir ni. Allah Ta'ala nak tunjukkan pada waktu turunnya ayat ni, ini nak tunjukkan kepada orang kafir yang menghalang hamba ni daripada melaksanakan solat. Dia rujuk kepada allazi. Wallahu alam, itu pada pandangan saya. Tidakkah kau melihat seseorang yang ataupun orang yang dia menghalang daripada seorang hamba melaksanakan solat? Adakah engkau melihat entah dia ni berada di atas petunjuk yang benar? Jadi engkau yang kedua ni tuan-tuan, dia rujuk kepada allazi ni ataupun orang yang menghalang Rasulullah daripada melaksanakan solat. Okay, ada tak maf'ulun bih? Jawab maf'ulun bih tak ada kat sini. Ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dia merupakan fi'il yang mabni, tak payah bahas soal baris. Okay, ini maknanya jika dia merupakan kalimat haraf. Haraf ni sendi, haraf. Jadi ini kalau haraf dia mesti ada gelaran dan fungsi. Dekat sini dia ialah haraf syarat. Ini ialah salah satu daripada haraf syarat. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jika engkau pergi, nescaya mereka ikut. Jika engkau masuk, nescaya kami gembira. Jadi jika ni dia panggil haraf syarat. Biasanya syarat tu ada jawab. Dalam konteks ini jawab dia tak ada. Kita cari dalam ni tak ada. Tapi dia merupakan salah satu daripada haraf syarat. Jika, kalau, sekiranya, kalau dalam Melayu kan, semua haraf syarat. Dia nak kepada jawab di sini. Okay, kana telah adalah dia ataupun dia telah adalah. Ini ialah kalimat fa'il, dia ialah fa'il madhi. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah dia. Dia tu rujuk pada siapa tuan? Dia tu rujuk kepada abdan ini. Dia merujuk kepada abdan ataupun abdan ni siapa? Abdan ni dalam konteks ini dirujuk kepada Rasulullah SAW. Kemudian alal huda, ala haraf jar. Haraf jar kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So al huda ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat isim, dia isim biasa. Dia sedang berpangkat majrur tau, majrur. Dia sedang berbaris bawah sebenarnya. Sebab apa? Sebab ala ni haraf jar, kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Tapi masalahnya al-huda ni, Ustaz saya tak nampak apa di baris bawah. Okey, jawapannya al-huda ni, dia ni kalimat isim yang hujung dia ada haraf illah. Jadi kalau kalimat isim yang hujung dia ada ya yang tak ada titik atau alif yang tak ada hamzah ataupun waw yang tak ada baris. Itu kalau tuan-tuan belajar tajwid dia panggil huruf mat kan. Jadi kalau kalimat isim tau, bukan fi'il. Kalau kalimat isim yang ada salah satu daripada tiga huruf mat ni, maka
keadaan dia macam mana pun kita akan baca dia dengan bacaan yang sama, huda. Kalau di tengah marfu' pun baris depan jangan baca hudu. Tak ada, orang tak baca hudu. Hudin, hudi. Mana ada baca al-hudi, tak ada. Jadi huda ni bila-bila masa pun akan tetap dibaca dengan huda. Ataupun Musa, ataupun Isa. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang hujung dia ada haraf ilah. Jangan ubah dia punya sebutan dia, macam tu je dia. Tapi sebenarnya dia berada dalam keadaan majrur. Sebab apa? Sebab sebelumnya ada haraf jar. Allah ni. Okay. Au amara bit taqwa. Au ni atau dia ialah kalimat haraf, dia haraf penyambung cerita. Maknanya atau amara penyambung cerita, gelaran dia, fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita lah. Gelaran dia haraf penyambung cerita ataupun ataf dia panggil. Fungsi dia apa? Fungsi dia ataf lah, nyambung lah. Tu maksud dia. Okay. Amara dia telah menyuruh, inilah kalimat fi'il, dia fi'il madhi sebab ada telah. So macam biasa, cari ganti nama diri dan tengok ada tak maf'ulun bih. So ganti nama diri dekat dalam ni dia, ada tulis ni. Tuan-tuan tak payah cari pun dah jumpa dah dia kan. Setiap fi'il mesti ada ganti nama diri yang kita akan sertakan di situ dalam kamus Al-Furqan. So dia ni rujuk pada siapa? Dia ni rujuk pada abdan juga. Atau dia menyuruh kepada ketakwaan. Ataupun dia menyuruh dengan ketakwaan. Dia ni siapa? Siapa yang menyuruh ni? Abdan ini. Ataupun dalam konteks saya ni ceritanya ialah menceritakan tentang Rasulullah SAW. Okay, ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih tak ada. Maf'ulun bih kena baris atas. So ini fi'il madhi dia mabni, tak payah bahas soal baris. Bit taqwa, bi dengan at-taqwa. Taqwa maknanya bi ni haraf jar. Kemudian kerja dia membari bawahkan kalimat yang selepas dia. Sama tuan-tuan ni, at-taqwa dengan al-huda tengok Dua-dua hujung dia ada haraf illah, nampak tak? Ada huruf mu'tal ataupun tuan-tuan kenali dia sebagai huruf mat kan. Jadi sama juga, walaupun B ni kerja dia membaris bawahkan kalimat taqwa ni jangan tuan-tuan baca taqwai, tak ada taqwai. Sebab apa ustaz tak boleh baca taqwai? Kalau kalimat isim yang hujungnya ada haraf illah ni apa? Ada 3. Satu, ya yang tak ada titik. Yang kedua, alif yang tak ada hamzah, ya yang tak ada titik, alif yang tak ada hamzah. Yang ketiga, waw yang tak ada baris. Kalau salah satu tu ada dekat dalam kalimat isim tersebut, maka kalimat isim itu dia jadi apa tuan-tuan? Kalimat isim itu dia kena baca macam mana keadaan dia, itulah rupa ni. Taqwa, tengah marfu' pun baca taqwa, tengah mansub pun baca taqwa, tengah majrur pun baca taqwa. Okey tuan-tuan, terima kasih atas perhatian semua. Tuan-tuan tengok ni nombor ni. Ini tuan-tuan kalau tuan-tuan nak bantu kita untuk kembangkan sistem Al-Furqan tu Okey tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian. Apa yang saya nak pesan lagi pada tuan-tuan? Siapa yang nak belajar dengan Al-Furqan, kita belajar daripada awal sampai master benda-benda yang kalau kelas tempat lain, orang lain belajar 10 tahun 5 tahun, 10 tahun, tuan-tuan belajar dengan kita orang sekejap je, tuan-tuan dah faham dah benda-benda itu. Sebab apa? Sebab kita tak payah menghafal dan kita ada kamus special yang kita akan bekalkan pada tuan-tuan dan tuan-tuan boleh guna dan insya-Allah benda tu mudah So, terima kasih atas perhatian. Macam mana nak register? Lupa nak sebut Pergi type saya berminat, pergi ke 019-511-9000. 511-9000 type saya berminat. Nanti admin Al-Furqan akan attend tuan-tuan terus. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita berjumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.